kita memberi tumpuan kepada pensijilan halal. Pensijilan halal Malaysia adalah terkenal di seluruh dunia. Bahkan ia menjadi satu penanda aras untuk negara-negara Islam dan bukan Islam untuk menggunakan pensijilan halal dan model bagaimana untuk mereka cipta satu fokus pensijilan halal untuk membantu memperkembangkan industri halal di negara-negara berkenaan. Sebagai contoh, negara jiran kita Thailand dan juga Jepun juga mengambil iktibar daripada cara-cara di mana kita menggunakan pensijilan halal dan cara-cara untuk sampai ke penanda aras sijil halal ataupun suatu produk itu disahkan halal. Jadi dengan itu, apakah pentingnya pensijilan halal ini untuk PMKS? Perindustrian yang kecil, mikro dan sederhana. Adakah ia penting untuk mereka juga mendapatkan manfaat daripada pensijilan halal ini? Jadi kita bersama dengan tetamu saya yang telah pun bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Zamri, Muhammad Syafiq, Pengarah Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Darren. Jadi Tuan, bagaimana melalui pensijilan halal ini pengusaha-pengusaha PMKS, mikro, kecil, sederhana, mungkin daripada penjual nasi lemak sehinggalah kepada industri kecil-kecilan. Bagaimana untuk mereka mendapat manfaat daripada ini yang mungkin akan menjana peluang untuk memperkasa industri PMKS secara keseluruhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut berkenaan dengan pensijilan halal Malaysia, dia merupakan suatu opportunity, suatu peluang kepada para usahawan untuk melonjakkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. So, keywordnya kat situ adalah peluang. Jadi, bila mana kita memiliki pensijilan halal Malaysia, kita kena faham bahawa pensijilan halal Malaysia ini diiktiraf oleh negara-negara antarabangsa sebagai pensijilan yang terbaik dari segi reputasinya. Kita letak berada pada ranking yang pertama dunia. Jadi maknanya kalau usahawan produk kita mendapat pensijilan halal, maka apa yang menarik, kita akan mendapat keyakinan daripada pengguna bahawa apa yang kita hasilkan, apa yang kita pasarkan, apa yang kita jual itu merupakan yang sesuatu yang tidak lagi boleh dipersoalkan kehalalannya. Itu perkara yang paling penting lah bagi kita orang-orang Islam. Namun bagi orang-orang bukan Islam, mereka melihat daripada aspek yang berbeza. Kita orang Islam, kita melihat daripada aspek halal haram. Tetapi bagi aspek orang bukan Islam, dia melihat pensijilan halal ini, bila disebut perkataan halal saja, dia akan reflect kepada pertamanya, produk itu adalah produk yang bersih. Bersih. Maknanya tidak ada benda-benda yang kotor, yang tercemar dalam produk tadi. Yang kedua, dia adalah berkaitan tentang purity, kesucian. Contohnya kalau kita dalam Islam, benda itu terjebak dengan tercemar dengan najis mughalazah, maka dia kena disamak. So kajian menunjukkan bahawa apabila suatu perkara tadi disertu ataupun disamak, tahap kesuciannya, tahap kebersihannya jauh lebih tinggi daripada bersih tadi itu. Ini yang dikatakan sebagai purity, kesucian. Dan yang ketiganya ia berkaitan tentang kesihatan. Maknanya apabila kita makan benda-benda yang halal ini, dia adalah suatu benda yang sihat, dan yang keempat, dia adalah suatu benda yang selamat. So, empat perkara ini menarik perhatian masyarakat global di kalangan negara orang bukan Islam untuk mereka mendapatkan konsep halal. Sebab di situ ada jaminan kepada empat perkara itu. Sebab itulah Allah SWT menyebutkan tentang halal tayyibah. Dia bukan hanya sekadar halal tetapi tayyibah. Jadi status pensijilan halal yang sebegini hebat telah pun menyebabkan industri halal ini berkembang dengan begitu cepat dan menjana peluang-peluang ekonomi yang begitu besar. Contohnya pada tahun 2022 perniagaan kita melebihi daripada 1.9 bilion yang berkaitan tentang halal. Jadi ini menarik kalau kita lihat, dan sepatutnya dalam kek yang besar ni, kek 1.9 bilion itu, di situ adalah ruang-ruang PMKS, di situ adalah ruang-ruang SME yang akan merebut, yang akan sama-sama dapat menjamah kek yang besar tadi itu. Jadi peluang ini sewajarnya diambil kesempatan oleh PMKS dan SME untuk pastikan mereka memiliki sijil halal.
Tapi untuk PMKS mungkin mereka berkata saya tidak ada bekalan modal yang mencukupi untuk mendapatkan persijil halal. Lagipun saya ni orang Islam, takkanlah saya meniaga barang yang tak halal. Jadi apakah cara untuk meyakinkan PMKS ataupun pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan sederhana bahawa pensijilan halal Malaysia ni membawa 1001 manfaat kepada perniagaan mereka? Okey. Yang pertama sekali, yang sering dibawa ataupun analogi yang sentiasa dibawa oleh para usahawan Muslim lah khususnya, dia kata saya Islam dah, takkan saya keluarkan produk yang bukan Islam, yang bukan halal kan. Isunya begini, sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar bahawa produk-produk yang non halal ni dia dah berubah. Dia dah bukan cerita pasal khinzir, dia dah bukan cerita pasal anjing, dia dah bukan cerita pasal alkohol arak, tetapi ketiga-tiga benda ni yang diharamkan oleh Islam telah berubah menjadi suatu benda yang baru. Tetapi asalnya adalah khinzir sebagai contoh. Contohnya yang paling mudah, gelatin. Namanya gelatin dah bukan babi dah. Gelatin. Kita pun gunalah gelatin. Tapi kita tak tahu yang rupa-rupanya gelatin itu sebenarnya adalah daripada babi. Daripada tulang babi. Contohnya lagi activate carbon. Activate carbon ni dibuat daripada tulang. Untuk apa? Untuk menapis air. Jadi kalau kita beli penapis-penapis air kat rumah tu, adakah penapis air kita tu penapisnya daripada sumber yang halal? Jadi ini yang kita kadang-kadang tak jelas. Kita tak faham dan kita terperangkap. Jadi bila begitu keadaannya adalah menjadi suatu keperluan kepada semua pihak untuk apa? Untuk cakna kepada ingredient dari itu, sumber dia dari itu. Mesti daripada sumber yang halal bagi memastikan produk yang kita hasilkan dari itu adalah produk yang halal. Cheese sebagai contoh, kan, keju dan sebagainya. Asalnya memang susu lah, kan, tapi susu yang bagaimana, kan, campurannya itu bagaimana. Jadi kita kena pastikan itu semua. Jadi ingredient yang kritikal ini, yang melibatkan daripada haiwan ini, kita melihat bahawa di situ ada keperluan untuk kita pastikan dia halal, barulah produk kita halal. Isu yang kedua yang dibangkitkan ialah tak ada model lah. Siapa nak tolong kita ni? Susahlah. Bila mana kita kata, nak buat halal ni kena ada manual, kena ada standard. Manual, standard. Susah. Tak. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para usahawan PMKS dan SME ni, sebenarnya benda tu mudah. Kan? Benda tu mudah. Dan yang penting kita bersedia untuk dilatih, yang bersedia untuk diberi, untuk memahami, dan kemudian kita bersedia untuk mengamalkannya dalam kita punya aktiviti harian dalam industri kita. Jadi yang pertama sekali, untuk kita mendapatkan latihan, untuk kita mendapatkan bantuan modal, sebenarnya kerajaan telah menyediakan inisiatif yang begitu banyak. Daripada agensi payung, contohnya macam Pharma, Risda, MARA, kan? Mereka menyediakan latihan-latihan, dan latihan-latihan itu dibiayai oleh agensi-agensi payung ini kepada para usahawan. Yang penting usahawan tadi bersedia untuk dilatih, kan, dan mereka willing to know, mereka nak tahu, mereka nak mengamalkan. Tapi kalau cuma dengar je lepas tu tak naklah, itu susahlah. Maknanya memang awal-awal lagi dah block lah, kan. Tapi kalau kita memang betul-betul berminat, insya-Allah, kan, itu daripada agensi payung. Dan kemudian yang keduanya daripada agensi kewangan yang menyediakan bantuan modal, contohnya seperti Kuskop. Di mana Kuskop ini menyediakan geran-geran daripada pihak kerajaan untuk membantu para usahawan. Contohnya untuk mereka mengikuti latihan berkaitan dengan halal. Mereka boleh dapatkan daripada kita punya rakan strategi halal ataupun penyedia latihan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Dan mereka boleh dibiayai oleh Kuskop untuk mengikuti latihan tadi. Dan bila mana mereka nak melaksanakan industri, mereka perlukan kepada peralatan, mereka perlu penyediaan tempat, Kuskop juga boleh bantu. Kemudian bila mana mereka nak ekspor pasaran tadi, Kuskop juga boleh bantu. Ada 3 peringkat yang disediakan, kan? Jadi kenapa kita tak grab peluang ni? Kan? Maknanya kerajaan dah sediakan inisiatif. Dan yang keduanya, untuk bantuan modal dari sudut pembiayaan, beberapa institusi kewangan telah pun menyediakan peruntukan sebagaimana diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Mereka boleh membiayai, maknanya kat situ ada kaedah peminjaman dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan latihan, untuk memulakan perniagaan, untuk meningkatkan kelengkapan yang sedia ada. Saya tertarik dengan satu kisah
seorang usahawan SME. Dia ni mula-mula dia berbaris kat Melaka tu nak beli apa? Keria gula Melaka. Dia berbaris panjang sampai giliran dia habis. Dia kata, oh sakit hati betul, kata dia tak dapat balik. Akhirnya dia kata aku nak buat sendirilah, kata dia. Dia nak buat sendiri. So bila mana dia buat sendiri kan, dan kemudian dia dapat bantuan daripada institusi kewangan untuk memulakan perniagaan dia. Hari ini selepas dia mendapat sejarah halal, dia dapat ekspor produk dia pergi ke Brunei, pergi ke Thailand, pergi ke Singapura. You see? Nampak? Kan? Tu. Bila mana dia ada kemahuan, masya-Allah. Allah Taala buka jalan untuk dia. Jadi hubungi pihak JAKIM untuk mendapatkan maklumat yang lanjut berkaitan dengan proses permohonan yang mudah, dan juga kepada anda yang was-was tentang produk-produk, ada senarai putih yang dikeluarkan oleh JAKIM dari masa ke masa. Anda boleh menyemak senarai tersebut untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang sedang anda gunakan masih berada dalam senarai itu. Sebab pihak JAKIM akan sentiasa memeriksa status pensijarahan halal itu juga perlu dikemas kini berdasarkan kepada skop dan apakah yang telah pun diterapkan dalam syarat-syarat di bawah pensijalan tersebut. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Zalmi kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Banyak yang kita dapat daripada perbincangan ini. Harapan kami semoga anda pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan sederhana juga tidak teragak-agak untuk mendapatkan pensijalan halal kerana ia penting untuk melonjakkan perniagaan anda.